Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas matematik Cikgu Siti. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah Unit 3 Wang, iaitu di akhir pembelajaran murid boleh menyelesaikan masalah melibatkan wang dalam lingkungan 1 juta dalam situasi harian. Kita lihat contoh 1 di sini. Ramesh membeli sebuah basikal yang ditunjukkan dalam gambar secara kredit. Dia perlu membayar harga basikal itu sebanyak RM120 setiap bulan selama 24 bulan. Berapakah harga basikal itu? Jadi Ramesh beli basikal warna hijau ni lah. Basikal ini dia bayar secara kredit, bermaksud dia bayar secara ansuran, iaitu bayar bulanan RM120 selama 24 bulan. Jadi untuk menyelesaikan soalan penyelesaian masalah begini, kita memerlukan 4 langkah untuk penyelesaiannya. Langkah yang pertama, kita perlu fahamkan soalan ini, iaitu kita perlu tahu apa yang diberi, maklumat yang diberi dalam soalan dan apa pula yang dicari dalam soalan ini. Okey, kita lihat yang pertama. Diberi bayaran sebulan adalah RM120. Kemudian apa lagi diberi? Tempoh bayaran adalah 24 bulan. Kemudian apa yang dicari? Okey, soalan mencari harga sebuah basikal. Harga basikal Ramesh ni berapa? Okey, ini langkah yang pertama. Kita kena fahamkan soalan. Okey, kita tengok pula langkah yang kedua. Langkah kedua, kita perlu rancang strategi. Bermaksud kita perlu tahu apakah operasi yang kita akan laksanakan untuk kita menyelesaikan soalan ini. Okey, jadi kita fikir caranya. Tadi kita tahu bayaran untuk sebulan bagi basikal ini adalah RM120. Jadi kalau 24 bulan, bayarannya adalah 24 bulan darab dengan RM120. Okey, seterusnya untuk langkah yang ketiga, kita akan laksanakan pengiraannya. Kita akan kira. Ada dua cara di sini. Okey, cikgu bincang cara yang pertama dulu. Cara yang pertama, kita akan mengira dalam bentuk lazim. Kita dah tahu tadi RM24, 24 bulan darab dengan 120. Jadi kita buat dalam bentuk lazim. Jadi kita darab macam biasalah. Okey, dan ingat ya, untuk tingkat 2, bagi mendarab dengan nombor 2 digit, pastikan bermula dengan sifar. Okey, jadi bila RM120 darab dengan 24, akhirnya akan dapat jawapan RM2,880, iaitu inilah harga basikal yang Ramesh beli. Okey. Okey, kita lihat pula cara yang kedua. Okey, cara yang kedua kita menggunakan konsep kadaran. Okey, sebenarnya sama saja, tetapi cara pemikirannya dan cara pengiraannya lebih ringkas ya. Jadi kita faham tempoh bayaran 1 bulan RM120. Okey, kalau 24 bulan berapa bayarannya? Okey, itu cara pemikiran dia. Jadi kita lihat di sini bagaimana cikgu tackle soalan menggunakan konsep kadaran. Okey, 1 nak jadi 24, kita kena buat apa? Darab 24. Betul eh? Jadi bila di kiri kita darab 24, di kanan pun kita akan darab dengan 24. Jadi bermakna soalan ini pun samalah. Sama seperti cara satu tadi. RM 120, kita akan darab dengan 24 bulan. Kita akan kira dalam bentuk lazim. Ni dah ada jadi kita tak kira lah. Jadi kita akan dapat juga jawapan yang sama. RM2,880. Okay, ini cara pemikirannya saja yang berbeza ya. Okay, jadi harga basikal ialah RM2,280. Okey, langkah yang keempat, kita boleh semak jawapan kita tadi adakah betul ataupun salah. Jadi kita dapat tadi RM2,880. Harga basikal kita bagi semula dengan 24 bulan yang ansuran tadi. Akhirnya kita akan dapat semula RM120, iaitu bayaran bulanan sebanyak RM120. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Okey, Lilia mempunyai wang simpanan sebanyak RM17,500. Dia menggunakan RM3,700 untuk membeli sebuah komputer. Kemudian dia menerima RM5,000 daripada ayahnya. Berapakah wang Lilia sekarang? Okey, kita akan gunakan step langkah kita yang pertama. Ada 4 tadi. Langkah pertama kita perlu fahamkan soalan, iaitu kita perlu cari apa yang diberi dalam soalan. Okay, yang diberi yang pertama ialah wang simpanan Lilia ialah RM17,500.
RM3,500. Yang kedua apa diberi? Ni RM3,700 ni. Okey, seterusnya. Okey, Lilia beli komputer dengan harga RM3,700. Okey, lagi. Ada maklumat lagi kan diberi? Okey, diberi lagi iaitu ayahnya telah memberikan kepada Lilia sebanyak RM5,000. Okey, diberi sudah. Sekarang ni kita perlu tahu apa pula yang dicari dalam soalan. Okey, dicari berapa baki wang Lilia yang tinggal. Okey, boleh Okey, langkah kedua adalah kita perlu rancang strategi iaitu kita perlu tahu apa operasi yang kita perlukan bagi menyelesaikan soalan ini. Okey. Jadi strateginya adalah yang ni ya. Jadi mula-mula Lilia ada RM17,500. Bila dia beli komputer bermaksud dia bayar, tolaklah. Duit dia akan berkurang. Jadi tolak RM3,700. Kemudian ayahnya beri dia RM5,000. Okey, jadi ini ayat matematik untuk penyelesaian soalan contoh 2. Jadi langkah yang ketiga seterusnya, kita hanya perlu mengira iaitu melaksanakan pengiraan bagi ayat matematik yang kita dah tulis dekat langkah yang kedua. Okey, jadi kita akan kira dalam bentuk lazim lah. Kita tak boleh kira tambah dulu ya. Kita kena ikut step by step, kena ikut turutan dia. Jadi yang pertama kita akan buat RM17,500 tolak RM3,700. Okey, seterusnya selepas kita dapat jawapan, kita akan tambahkan dengan RM5,000. Okey, kita tolaklah. Sifar tolak sifar sama dengan sifar di sini. Sifar tolak sifar, sifar. 5 tolak 7 tak boleh, kita akan pinjam di sini. Di sini jadi 15. 15 tolak 7 kita dapat 8. 6 tolak 3 dapat 3, 1. Okey, jadi kita dapat di langkah pertama adalah RM13,800. Okey, jangan lupa kemudian step yang berikutnya kita perlu tambah dengan RM5,000. Jadi kita tulis balik jawapan yang kita dapat tadi. Okey, ini ya. RM13,800. Seterusnya kita tambahlah. Sifar, sifar, 8, 8, 1. Okey. Jadi inilah jawapan akhir iaitu baki wang Lilia adalah RM18,800. Okey. Seterusnya tadi kamu boleh semaklah jawapan tadi. Okey, itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Berharap murid-murid jelas dan faham. Sekian, terima kasih.